Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-63. Kata musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bihim amin. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ah an yakuna zalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hendaklah kamu merasa takut jika kamu selalu mendapat kurnia Allah sedangkan kamu masih tetap membuat maksiat kepadanya. Jangan sampai kurnia itu semata-mata istidraj, kita terkagum dan terpesona dalam kemaksiatan pesona. Sesungguhnya akan kami, yakni Allah, mempesonakan mereka dengan cara yang mereka tak mengetahuinya, tak sedar. Apa makna? Hikmah ini nak mengajar kepada kita bahawa nak menutup mulut orang kata, kau ni pergi masjid dok belajar, pergi mari belajar, tak kaya-kaya. Tengok aku, masjid pun jarang, surat pun jarang, semayang pun jarang. Memanglah aku Islam tapi aku tak buat. Tengok aku kaya. Jadi kawan ni pun tak ada nak jawab. Dan dijaja, dia kaya, dia hebat, dia kaya, dia hebat. Walaupun makin lama makin banyak dia bagi, saya nak bagi tahu orang macam ni dia tidak ada rasaan bahagia hati dia. Allah jabu, tak ada. Nampak je dia ada harta banyak, dia ada ni banyak. Kadang-kadang bahagia ni tuan-tuan dalam hati dia kecil. Tenang. Ada. Kalau bukan Islam, mungkin jenis agama-agama yang kita kata animisme, yang percaya kepada alam dan seumpamanya, boleh rasa bahagia bila seorang. Sementara lagi kalau ikut Islam, ikut sembah Allah, ibadah, jauh lagi bahagia. Hamba tengok satu rencana semalam. Bagus cerita dia. Cerita seorang lelaki, bukan cerita, dia rencana lah, dia komentari. Seorang lelaki ni, dia ada bot hebat lah, besar, untuk dia meredah. Dan dia ada pula perahu kecil. Jadi bot ni dia akan parking tengah laut. Tak betul. Lepas tu dia naik, kata orang bukan perahu lah, bot kecil pergi. Dia pergi ke sebuah pulau. Pulau itu adalah pulau terpencil yang duduk di antara lautan Pasifik. Sampai pulau tu tak ada orang sore, kosong. Bila sampai situ dia tengok rupa-rupanya ada seorang lelaki di pulau tu. Orang lelaki tu umurnya kat 70 tahun lah. Dia tak cerita kalau kita gerak, atu selalu lah, lari selalu dah mungkin apa mencari tempat tu. Dia pergi buat, pergi tanya. Dia hidup terlalu orang panggil primitif, tak ada apa-apa, tapi nampak riak wajahnya gembira. Dia duduk situ, makan situ, cara buru ikan, takak ikan, cara ni sorang-sorang pulau tu. Jadi dia pun duduk layang, Masya Allah, bahagia. Akhirnya dah selesai dah ni beberapa hari dia pun kata nak minta izin dah, sebab dia nak buat dia komentari. Dia pun pergi pula ke satu pulau lain, nampak besar sikit. Pulau tu masuk tak ada orang, rupanya ada juga orang tapi ramai situ. Dia pun ceritalah hakikat gini. Orang tu pun seronok gini. Tanya apa masalah. Dia kata saya bimbang masalah kita, rumah kita gini. Saya bimbang orang-orang kita ni selepas 10 tahun akan datang takut tak ada orang lah. Sebab bila hijrah tak balik-balik. Oleh kerana situ dia dilayang, akhirnya dia pun nak balik mereka hadiah dia. Hadiah seekor khinzir. Masak dah lah. Seekor jamu sebagai tetamu. Dia pun bawa balik lah. Dengan arok sikit ke apa ke.
Buat balik. Bila dia buat balik, dalam perjalanan balik tu dia teringat kepada hak seorang tu. Hak yang dia tinggal tadi tu seorang tu. Dia pergi patah balik. Pergi patah balik, dia beri daging ni kepada orang ni. Orang ni pun nampak muka suka yang amat sangat. Akhirnya ajak duduk tidur sama semalaman. Jadi dia pun tak datang hati, tidur sama lah. Tidur. Orang ni kata apa? Tuan rumah ni kata ni, hak seorang, hak lelaki tu kata, aku ni biasa tidur dalam rumah. Adalah bukan rumah sangat lah, tempat dia kecil. Tapi oleh kerana mung tetamu aku tidur bersama mung. Nilai insani tu ada. Kemudian akhirnya sampai pagi esok sudah bagi ni nak balik. Dia pun lambai tangan gini-gini. Daripada situ dia belajar, dia kata sebuah kehidupan ni dia pelik. Dia pelik. Dia bukan maknanya dia lempah ruahkan dengan harta, dengan kemewahan dia akan jadi bahagia, tak. Banyak yang merana sebab dia sedang cari terkia-kia tak temu punca. Kat mana erti bahagia? Ini yang berlaku. Maknanya siapa dia mengukur bahagia itu dengan harta banyak, dengan pakat besar, dengan kedudukan istimewa, dengan kemewahan, ia silap. Sebab bahagia dalam hati. Bahagia dalam hati. Hati nak jadi bahagia kekal bila ada takwa. Orang Arab kata lam aras sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyya huwa sa'idu. Aku tak tengok himpunan harta yang banyak itu sebagai puncak kebahagiaan, tapi orang yang bertakwa itulah orang yang paling bahagia. Tenang hati. Apa aku kisah? Sebab dia bahagia. Tuan-tuan tengok, orang pergi ke Mekah, pada makda yang hanya kerja noreh getah 30 tahun, akhirnya kupur 10 riyal seminggu, sebulan, kadang-kadang ambil balik daripada tabung haji, akhirnya cukup. Dia duduk muassasah jauh, dekat 1 kilometer daripada Kaabah, tapi ada orang tu kamain duduk hampir dengan Kaabah, turun hotel Kaabah lalu dah. Maksud saya Masjid Haram dah. Tapi hak ni kau rasa tenang, seronok dia, bahagia dia. Hati, tuan-tuan. Ini maknanya. Jadi daripada situ kita faham, kalau Allah bagi kepada kita banyak nikmat, lagi banyak nikmat, masa tu tengok macam mana duduk kita. Kita syukur tak? Kita tentang Tuhan ke tak? Kita buat perkara yang tak betul ke? Macam mana? Tengok. Apa kata Nabi Sulaiman bila dapat semua kehebatan, dia kata haza min fadli rabbi. Ini merupakan kurniaan Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Dia nak uji aku sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Ini bahaya. Kena betul. Dapat nikmat, kena balas dengan syukur pada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan boleh akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Kami boleh tarik mereka itu dengan mengejut dalam keadaan mereka tercengang-cengang, terkia-kia, jadi tak tahu apa-apa, rugi saja. Banyak berlaku. Kita tengok orang tu dulu hebat. Kalau tuan-tuan tengok senarai yang muflis, oh takut tengok. Dulu dia hebat, tiba-tiba jatuh merudum. Masa itulah nak beli satu gelas teh pun tak lepas. Ramai, banyak boleh tengok dalam YouTube sekarang ni gini, dia kesilapan berlaku. Oleh kerana itu, bila Allah bagi ihsan kat kita, ingat kepada anak kita, kepada keluarga kita, oh dapat alhamdulillah, syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Ucap terima kasih pada Tuhan. Sembahyang, ibadat, bangun malam, zikir,
buat baik, maka kesan daripada itu jadi baik. Tapi kalau kita pilih makin kita asyik, kita lalai, kita galik, kita asyik, kita lalai, yang itu kita bimbang, masa tu kita rugi banyak. Sebenarnya orang yang boleh sentiasa mengingati ni tak ramai, tuan-tuan. Dia tak ramai. Orang yang syukur ni, hak benar-benar syukur ni tak ramai. Allah sebut wa qalilum min ibadiyas syakur, sikit saja hamba-hambaku yang bersyukur, tak ramai. Allah boleh bagi apa-apa. Allah boleh bagi, tapi manusia kalau tak ambil, maka dia akan rugi. Orang kata wa a'zamu syai'in hina yafja'ukal baghtu, sebesar-besar sesuatu yang menyerang kamu adalah secara tiba-tiba. Ngejut Allah. Habis. Tuan-tuan tengok aksiden, sekejap je berlaku. Kematian, sekejap je berlaku. Habis. Hak sekejap berlaku ni, hak inilah yang kita takut. Macam mana kita nak supaya kita landing mati dalam keadaan husnul khatimah? Kita boleh buat banyak dulu pahala. Buat dulu banyak. Apa benda? Nak sedekah-sedekah, nak bagi-bagi. Siapa yang diberi pegang jawatan, gunakan jawatan itu untuk agama Tuhan. Beri je, bagi je, selesai je. Buat macam tu. Itu baru bagus. Barulah hati, puas hati. Kalau tak, kita kalau lama ke tenggelam, kita akan jadi rugi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hikmah yang kita baca ini ada dua. Pertama, orang yang dapat bersyukur kepada Tuhan dengan nikmat, makin syukur makin ni, biasanya kekal dan bahagia hidup. Tapi tak ramai. Dengan sebab itu kata pujangga wa bisyukri tadumun ni'am, dengan sebab syukur nikmat akan berkekalan. Tapi kebanyakan orang bila dapat, dia akan lupa, dia akan samsing, dia akan takabur. Masa itulah bila berlaku ganap semua. Wa iza aradna an nuhlika ahla qaryatin amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnahum tadmira. Bila mana kami nak menghancurkan satu negeri, satu kampung, satu daerah, satu masyarakat, satu tempat, kami jadikan orang-orang yang hebat, mewah, bangsawan, kaya di kalangan mereka ini, menyebabkan mereka ni terlalu bermewah-mewahan sampai kepada melakukan fasik. Masa itu patutlah mereka dikenakan hukuman, maka kami akan hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Hak ni ke tak? Puak-puak Nabi Lut macam mana dihancurkan sampai sekarang jadi bukti. Hak puak-puak Pompei di Greek macam mana kita tengok. Oi, teruk tuan-tuan. Meranap habis. Sekarang ni pula kita tengok Allah uji dengan coronavirus. Ini pun pelik dan ajaib. Berlaku seantario dunia. Alhamdulillah tempat kita perlahan, tapi di setengah tempat sekarang menuju 12 juta. Dan tak pelik dia akan pergi kepada lebih lagi. Yang mati lebih 1,5 juta dah. Ini penyakit yang pelik. Tak tahu apa-apa. Benda tak nampak. Benda tak nampak. Yang inilah yang kita perlu ambil ingatan. Saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan.